Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala amma ba'du. Kasih kepada bahagia pengacara majlis, tuan imam, seluruh warga pengurusan Masjid Negeri Masjid Al-Azim Melaka, para asatizah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah SWT kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat sesama kumpul dan berhimpun di masjid yang indah ini. Mudah-mudahan Allah SWT mencatatkan kebaikan untuk kita dan mudah-mudahan jadi asbab Allah permudahkan jalan kita untuk menghuni syurga Allah Ta'ala. Kerana kata Nabi SAW, barang siapa yang melalui jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mempermudahkan jalan untuknya menuju ke syurga. Kerana orang yang ingin untuk menuju ke syurga mestilah tahu apakah perkara yang akan membawanya ke syurga. Sebab itu di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki baik untuknya, dipahamkannya agama. Kerana itu syarat orang yang nak menjadi baik, maka hendaklah faham agama. Faham agama itu artinya memahami apa kehendak syarak di dalam kehidupan kita. Apakah matlamat kehidupan kita yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita faham, nescaya mudahlah jalan kita ke syurga. Sebab itu ada dinukilkan daripada Imam Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaklah ada ilmu.
nak niaga, nak untung, mesti ada ilmu. Anak-anak kita nak jaya, nak dapat pekerjaan yang baik, mesti ada ilmu. Kita hidup berumah tangga, nak bahagia dalam kehidupan, mesti ada ilmu. Hidup berjiran supaya kita elok di dalam kehidupan kita, mesti ada ilmu. Dan nak supaya orang berinteraksi dengan kita, maka mesti ada ilmu untuk berkomunikasi dengan orang. Begitu jugalah orang yang inginkan syurga. Kita yang mohon kepada Allah Ta'ala supaya dimasukkan kita ke dalam syurga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Wahai Tuhan, aku mohon kepadamu keridaan dan syurga. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku mohon perlindungan daripada kemarahan dan neraka-Mu. Maka kena ada ilmu supaya bagaimana kita boleh mendapat syurga Allah Ta'ala, dan bagaimana kita boleh selamat daripada neraka Allah Ta'ala. Kerana itu, alhamdulillah, malam ini kita berada di taman-taman syurga, mudah-mudahan sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila kalian melalui taman-taman syurga, maka duduklah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apakah di taman-taman syurga ya Rasulullah? Majalisul ilm, majlis ilmu. Makna kita jadikan kelaziman kita supaya hidup dengan ilmu. Tak boleh lama, sekejap. Tak boleh setiap hari, selang hari. Tak boleh malam, siang. Tak boleh hari bekerja, hujung minggu. Tak boleh bulan ini, bulan depan. Bulan depan tak boleh, tahun depan. Tahun depan pun tak boleh, tak payahlah, duduk je lah kat rumah. Apa lagi? Banyak masalah. Ini tak boleh, itu tak boleh. Semua tak sempat. Hari ni subuh lambat. Kadang kita beritahu orang, marilah petang ke masjid. Kita bersama. Tak payah kelang kabut nak pergi kerja, maklumlah subuh lewat. Betul juga. Kadang imam pun tak sedori, bukan imam masjid negeri lah tuan-tuan, tempat lain. Kemen panjang baca. Bagi salam kedua 7 pagi dah. Besal subuh lewat. Tetapi bila subuh awal tak ada juga. Sekarang subuh dah awal, bolehlah kita ke masjid. Payahlah, terlampau awal sangat. Ini orang yang suka berdalih. Mudah-mudahanlah tuan-tuan, Allah memberikan hidayah kepada kita, insya-Allah. Malam ni kita nak cerita sikit pasal Isra' dan Mi'raj. Pertama, Isra' Mi'raj ini bukanlah benda baru kita dengar. Itu yang pertama. Jadi bukan satu benda yang susah sangat untuk kita nak faham Isra' Mi'raj. Tidak sebagaimana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memang tidak beriman dengan Nabi memperolok-olokkan Nabi. Apatah lagi dengan berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Abu Jahal pada ketika itu, apabila dilihatnya Nabi termenung, dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada pagi Isra' Mi'raj, maknanya selepas balik daripada Isra' Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam keadaannya itu agak
sedikit kerunsingan, kerana apa yang baginda dapat, baginda mesti sampaikan. Itu sifat seorang rasul, tabligh, menyampaikan. Maka dilihatnya oleh Abu Jahal, dan Abu Jahal memang sengaja nak mencari-cari apa benda yang boleh untuk diperolok-olokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya kepada Nabi, apakah ada sesuatu wahai Muhammad? Ini pertanyaan orang bukan nak tanya. Ini dipanggil pertanyaan sengaja nak main-main. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kerana seorang rasul, sifatnya mesti amanah. Jadi baginda tidak akan menyurukkan. Maka diberitahulah kepada Abu Jahal. Tertahu Abu Jahal, maka ditanyanya kepada Nabi SAW, apakah engkau ingin aku beritahukan kepada orang lain? Seketika daripada itu, apabila diberitahukan tentang peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan ada sebahagian yang murtad. Kelompok pertama ini yang suka memperolok-olokkan. Kelompok yang kedua ini kelompok yang ragu-ragu. Kemudian sebahagian mereka pergi bertemu dengan Abu Bakar dengan harapan Abu Bakar juga akan ragu-ragu sebagaimana sebahagian orang Islam yang lain. Tetapi jawapan Abu Bakar itu begitu mengkagumkan, sehingga Abu Bakar itu digelar As-Siddiq, artinya yang sentiasa membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Temanmu mengatakan bahawa semalam ia telah pergi ke Baitul Maqdis. Sebab itu peristiwa Isra Mi'raj ini, untuk kita faham, dia adalah satu perjalanan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa. Ceritanya begitu. Cuma adalah perbezaan lagi pandangan atau perbincangan ulama tentang apakah ia berlaku daripada Masjidil Haram ataupun daripada rumah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap. Tetapi yang pasti perjalanan itu daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa, sebagaimana yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Isra ayat yang pertama, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surahul azim. Sebab itu dalam ayat ini Allah menyebutkan secara jelas asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sebab itu ditanya kepada Abu Bakar, bagaimana pandangan kau? Selalu kita pergi 30 hari pergi, balik 30 hari. Sahabat kau bagi tahu malam tadi pergi ke Aqsa dan pagi ini bersama dengan kita. Bagaimana pandangan kau? Adakah pertanyaan ini semata-mata untuk bertanya
meminta pandangan, atau sebenarnya mengharapkan jawapan itu sesuai dengan kehendak dia. Sebab itu bila Sayyidina Abu Bakar ditanyakan begitu, apa jawab? Kalau Muhammad lebih daripada itu pun aku percaya. Jangankan diberitahu bahawa Muhammad ke Masjidil Aqsa, mungkin Muhammad ke Masjidil Aqsa, kemudian lajak sikit ke depan ke Melaka. Itu saya tambahlah, itu tak ada dalam cerita. Makna nak menggambarkan beyond. Dia kadang-kadang bila kita mengajar ni tuan-tuan, dia kena memberikan satu gambaran kepada benda yang kita sampai. Cuma kita kena beritahulah yang itu sebagai gambaran, bukan dari pergi asalnya. Kan kalau tidak orang tak nampak. Sebab itu maknanya seolah-olah Abu Bakar nak beritahu bukan sahaja Muhammad pergi ke Aqsa. Kalau Muhammad pergi lebih daripada itu pun aku percaya, asalkan dari mulut Muhammad. Ini yang disebut 3 watak penting di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pertama, watak yang memang suka memperuluk-ulukkan agama. Ada hari ni? Ada. Dia bukan nak beriman sangat, tak. Kadang dia mendengar ceramah, dia bukan nak mendengar ceramah, tapi dia sengaja mendengar itu tujuan kerana nak memperolok-olokkan agama itu. Dia membaca Al-Quran. Hari ini ramai orang baca Quran, bisa ada Quran orang putih terjemahan. Maklum je lah, baca bahasa Melayu tak standard sangatlah. Dia baca orang putih, bukan kerana dia nak mengimani, tak, tetapi nak mencari kelemahan untuk berhujah dengan sesuatu yang dirasa tidak sesuai menurut pandangan dia. Ini banyak hari ini. Baik itu ada orang dia kata apa? Kita hendaklah mengikut Al-Quran, kerana Al-Quran ini Allah turunkan untuk menjadi petunjuk kepada manusia. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Pandai dia makna dia baca Quran. Itulah Al-Kitab, maksudnya Quran yang diturunkan, yang tidak ada keraguan padanya, tunjuk bagi orang bertakwa. Sebab itu dia kata kita orang Islam memadai baca Quran, kerana hadis ni perkataan manusia. Ni dia panggil kelompok bukan nak beriman, dia memperolok-olok sahaja. Adakah betul-betul dia beriman dengan Quran? Tak. Ini kelompok apa? Orang Melaka. Kelompok apa? Quranis orang panggil. Tapi saya ingat, saya nak pesankan tuan-tuan, jangan panggil kelompok ini sebagai Quranis. Kerana kalau kita panggil dia sebagai Quranis, artinya ke kelompok yang memegang Al-Quran atau berpegang pada Quran. Susah. Hakikatnya mereka ini bukan untuk berpegang kepada Al-Quran. Mereka ini bertujuan untuk menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan panggil kelompok ini sebagai Quranis. Sama ada tuan-tuan menulis di media sosial atau kita bercakap atau apa keadaan pun, maka hendaklah kita menyatakan mereka ini adalah anti hadis. Kan lain makna itu. Kalau kita sebut Quranis, nampak sekelompok yang begitu berpegang dengan Al-Quran. Kalau begitu baguslah. Tak, dia bukan
nak menunjukkan dia berpegang sungguh dengan Quran. Sebenarnya yang dia nak gambarkan bahawa dia menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alasannya kerana itu adalah perkataan manusia. Tapi dia terlupa barangkali ayat yang ada di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak bercakap mengikut hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Sebab itu kata para ulama, hakikatnya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu daripada Allah Taala. Kelompok pertama dulu namanya Abu Jahal and Co. Sekarang namanya liberal, namanya pluralism dan zem yang lain. Pemikiran-pemikiran yang hakikatnya bukan untuk mengikut Al-Quran, bukan untuk mengikut apa yang diturunkan, tetapi mereka sebenarnya memperolok-olokkan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Faham? Ini watak dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dua, ini kelompok terbanyaklah hari ni ragu-ragu. Orang ke kanan, dia ke kanan. Orang ke kiri, dia ke kiri. Wahai betul. Ramai orang bercakap, iya kata dia. Sikit orang bercakap, salah menurut dia. Ini masalah. Ini siapa? Tuan-tuan, siapa ni? Kita lah. Alah, berbuat tak biasa pula. Kita kan macam itu. Bukan betul menurut agama, tapi betul menurut ramainya orang mengatakan betul. Ini kelompok ragu-ragu. Benar sesuatu itu bukan benar menurut agama, tetapi benarnya bila ramai yang mengatakan dia benar. Masalah. Tengok media sosial, ramai orang bercakap, semua orang mengikut. Dan tengok orang rakam apa nama, aksiden tu kan, ramai yang mengatakan motor tu salah, semua kata motor tu salah. Wahal yang bercakap tu pun tak ada kat situ. Ni watak yang ada pada zaman Nabi SAW, hari ni ada pada zaman ni. Ragu-ragu. Dia tidak yakin untuk meletakkan diri dia sesuai dengan kehendak agama. Allah sebut dalam Quran, apa itu? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Allah sebut, apabila datang kepada kamu suatu perkara, suatu berita, prinsipnya tabayyan, pastikanlah dulu. Sebab itu kita janganlah rasa bukan kita sangat. Cuba tengok dalam grup WhatsApp, siapa paling rajin copy and paste? Ke tuan-tuan memang tak ada WhatsApp? Oh makcik, ini bukan cerita grup entah apa, grup masjid. Saya duduk kadang beberapa grup masjid, orang duduk jemput, duduk diam jalan tu, kita pun tak cakap apa, menengok. Kadang rasa nak cakap, tukarlah nama, tak usah letak nama masjid, buat malu company je.
seolah-olah engkau ragu-ragu dengan apa yang diturunkan dalam Quran, sebagaimana ragunya orang pada waktu itu dengan berita yang disampaikan oleh Nabi SAW. Quran mengajar kita, Allah Ta'ala memberikan garis panduan untuk kita, tapi tak percaya, tak nak pakai. Ni yang ketiga, ini hebat, watak yang paling agung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ialah watak Abu Bakar. Ini yang sentiasa membenarkan bagaimana pandangan tuan. Saya simpul tu, dalam hal ni selagi kita tak dengar perkara yang sebenar, saya rasa saya pakai apa yang Allah Ta'ala sebut, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian stand up beside the thing that you have knowledge about that. Understand? Tuan Jamin, ceramah masjid pun cakap betul juga. Ni baru mukadimah ni. Maknanya jangan sekali-kali kita berada dengan suatu perkara yang kita tak tahu. Itu Quran sebut, kena yakin, pegang. Jangan ragu-ragu. Tengok bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan bila dengar nama-nama sahabat ni, sebutlah. Bila sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat, dengar nama sahabat radhiyallahu anhu, dengar nama kita rahimahullah. Itu makna dah meninggal. Makna sebutlah sebagai memuliakan kedudukan para sahabat. Sebab itu mereka dapat radhiyallahu anhu, kita tak dapat. Para nabi, para rasul salawatullah alaihim ajmain, mereka boleh selawat pada mereka. Sahabat ridwanullahi alaihim, maknanya pujian untuk mereka. Kita tak dapat. Pujilah, dengar nama sahabat, puji. Begitu. Sebab itu Abu Bakar menunjukkan bukan hanya kepada Rasulullah SAW, tapi kepada kita, orang yang sesudah daripada itu, supaya kita hidup berpegangkan kepada prinsip. Apa prinsip kita? Kalau itu daripada Allah, itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah apa yang saya akan katakan. Kalau itu yang dibawa oleh Rasulullah, itulah yang disyariatkan oleh Allah SWT, maka itulah kehidupan saya. Inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, amalanku, hidupku, matiku kerana Allah. Bila kita sebut semayang tadi dalam doa iftitah, baik itu prinsip kita begitu. Baik itu hari ni tuan-tuan, bila kita sebut soal kehidupan hari ni, Nabi beritahu pada kita lama dulu. Sebab itu kata Rasulullah SAW dalam semua hadis, umat ni akan ikut orang-orang yang terdahulu, daripada sedikit demi sedikit, demi sedikit, sampailah diikut semua sekali. Shibran bi shibrin, kata Nabi, sejengkal demi sejengkal, ikut, tiru. Dulu orang ambil cara hidup orang lain ni, kita tiru. Dulu orang pop ye, kita pop ye dulu, tapi tak banyak lah, sejengkal je. Sekarang tak.
wa dhira'an bi dhira'in, kata Nabi, sampailah sehasta demi sehasta. Ikut itu yang timbul istilah dia panggil apa kalau orang perempuan ni, namanya apa ke benda pula lah, payah nak menyebut. Apa nama orang pakai tudung ni panggil apa? Hijabista kan, maknanya berhijab tapi kebabum, bahasa budak-budak hari ni lah. Tak boleh, dia terbalik. Itu yang pelik-pelik tudung tapi pelik-pelik keluar. Sampai kata Nabi, hatta law salaku juhra dhabbit la salaktumuhu, sampailah kalau mereka masuk ke lubang biawak pun engkau akan ikut. Jangan tengok hari ini menutup aurat bukan jaminan kepada wanita-wanita kita terpelihara kehormatan. Nak terpelihara bagaimana? Kalau setiap langkah, setiap gerak semuanya kita pertontonkan, lebih hebat yang berpurdah pun seolah-olah purdah itu tidak ada memberi makna pada kita. Bagaimana agak-agak. Sebab itu tak pelik. Dan kita jangan pelik, kerana Nabi sebut dah, hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumuh, dimasuk lubang bewak pun kau akan ikut. Cuma cara kita lah. Ini kan cerita di Malaysia. Tak, tuan-tuan jangan tengok dengan mata yang mandang hanya di sekeliling kita saja. Tak, cuba lihat luas. Termasuklah kedua orang Arab, orang Muslim di mana-mana pun, kerana kita tak perasan kita dah mengikut mereka. Sebab itu lihat watak Abu Bakar, tidak goyang. Saat orang mentertawakan Muhammad, saat orang memperolokkan Muhammad, saat orang tidak yakin kepada Muhammad, aku datang duduk di depan. Kalau itu daripada Muhammad, lebih daripada itu pun aku percaya. Nampak tuan-tuan? 3 watak dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebab itu Isra Mi'raj disebut sebahagian ulama bahawa ia adalah perjalanan langit dan perjalanan bumi. Isra perjalanan bumi dari Baitul Maqdis, daripada Makkah ke Baitul Maqdis. Mi'raj perjalanan langit, dibawa ke Sidratil Muntaha. Sebab itu Isra Mi'raj ini Allah sebut di hujung daripada ayat tadi, linuriyahu min ayatina. Isra Mi'raj adalah soal Allah memperlihatkan tanda kekuasaan. Kalau sekadar Melaka ni ada yang tenggelam, negeri-negeri lain tenggelam juga kerana banjir, itu bukan sesuatu yang payah untuk Allah buat. Manusia Allah boleh naikkan ke langit. Dalam hadis yang sahih, Nabi menceritakan tentang bagaimana burak yang ditunggang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu tuan-tuan, Isra Mi'raj bukan cerita. Kadang-kadang kita salah faham tentang Al-Quran. Tuan-tuan buka surah yang pertama, surah apa? Al-Baqarah.
Maknanya apa? Lembu betina. Ceritanya apa? Ceritanya Nabi Allah Musa AS, kaumnya Bani Israel mengadu tentang orang yang dibunuh. Allah nak memberikan pengajaran kepada kita. Nabi Musa AS beritahu, engkau cari lembu. Lembu bagaimana? Cari lembu yang begini. Begini tu kalanya bagaimana? Tapi di hujung tu tuan-tuan, cuba baca siapa pembunuhnya. Jumpa. Kerana Quran bukan buku cerita. Tuan-tuan nak tahu daripada mula siapa buat kerja, ujungnya siapa yang membunuh, tuan-tuan tengok CSI lah. Quran bukan buku cerita. Quran adalah untuk kita memahami apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, prinsip yang Allah nak beri kepada kita. Itu Quran. Sebab itu cerita Isra Mi'raj, Allah hanya menyebutkan soal dibawa daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu saja. Adapun cerita apa yang dilihat oleh Nabi SAW sepanjang peristiwa Isra Mi'raj, itu diceritakan di dalam hadis-hadis Rasul SAW. Tetapi ada suatu perkara yang penting Allah nak beritahu kepada kita, wahai manusia, ini semua adalah tanda kekuasaan aku. Dah azan? Ke belum? Dah azan? Kita bertenang seketika bagi laluan kepada azan.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi salatul qa'imah sayyidina Muhammadan wasilata wa syaraf wa ra'atul alat wa ba'as maqam Muhammad alladhi wa. Tuan sambung balik. Sebab itu di dalam Isra Mi'raj dia adalah isyarat tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Allah sebut dalam surah Yasin apa dia? Selalu kita baca. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Orang tanya, ini kalau orang yang dah mati ni, dah jadi abu dah, siapa yang nak hidupkan balik? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Bagi tahu, kalau sekadar abu ni ataupun yang dah hancur jadi tanah ni untuk nak dibangkitkan, itu menjadi persoalan pada engkau, katakan yang akan menjadikan manusia semula daripada tulang belulang ini ialah Tuhan yang menjadikan manusia daripada tak ada. Ini dah ada tulang, kalau nak bangkitkan balik je. Tapi dulu manusia tak ada, engkau tak ada, Allah bagi ada. Apa payah sangat? Mana lebih susah mewujudkan benda yang dah sedia ada dengan benda yang asalnya tak ada kemudian diadakan. Sebab itu kita tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, dalam surah Yasin juga, apa Allah beritahu? Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalq. Orang yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan semula sebagaimana penciptaan. Kuasa Allah Ta'ala. Maknanya umur panjang, makin tua, makin bumur, keadaannya balik macam dia mula-mula diciptakan. Lepas tu ada orang dah berumur nak mengurus diri tak boleh. Tengok masa mula-mula dilahirkan dulu, ada baby yang pergi cebok sendiri, mau lari mak bapak tu tak ada, semua diuruskan. Nak lapar menangis, berak menangis, itu je. Dia tak boleh nak mengurus diri sendiri. Kemudian bercerdik, pandai, patah balik. Nunakkishu fil khalq. Kami terbalikkan semula penciptaan mereka. Ingat, tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau kita melihat Isra Mi'raj itu hebat, sebenarnya Allah nak beritahu, jangan kau lupa kehebatan yang aku ada di dalam kehidupan engkau, supaya mudah-mudahan engkau melihat penciptaan aku juga, maka engkau akan kembali kepada aku. Sepatutnya. Sebab itu saya pesankan kita, kalau dah berumur, ingat ada satu pesanan Nabi SAW. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sana. Allah memberikan keuzuran kepada seseorang sehinggalah Allah lewatkan umurnya. Maknanya Allah panjangkan, Allah bagi uzur. Maksud uzur tu bukan uzur tak sembahyang, tak. Maknanya excuse. Berapa umur? Saya ni pacik baru 30, tak pun nak faham sangat benda-benda berkait dengan ibadah ni. Tak apalah, 30 tahun tak apa, it's okay. Umur berapa?
pakcik ni baru 69. Nabi sebut Allah uzurkan seseorang sampailah dipanjangkan umurnya hatta ballaghahu sittina sana, sampai umur 60 tahun. Ketika itu tidak ada excuse. Kalau dia mati ketika itu, dia beritahu, oh aku tak tahu pula ya Allah yang ini haram, aku tak tahu pula yang ini tak boleh, aku tak tahu pula faraid ni bukan aku seorang aja, aku tak tahu pula kalau yang ini kena minta kebenaran orang, aku tak tahu pula kalau yang ni ambil hak orang, aku tak tahu pula kalau yang ini namanya pecah amanah, aku tak tahu pula kalau yang ini namanya tidak amanah. Nabi kata tak ada, hatta ballaghahu sittina sana, 60 habis, tak ada excuse. Lepas tu kita sebut, kalau kita ni mula rapat dengan agama, maksud rapat ni kita mula rasa hidup dengan agama. Sebelum ni agama duduk sebelah kita, duduk sebelah. Kita mungkin rasa ketika itu, dan ketika itu mungkin apabila kita pencin, maknanya pencin 60 lah, maka saya pesankan orang-orang yang begini hendaklah dilipat gandakan usahanya. Kalau orang muda-muda macam ini kuliah maghrib saja, bermakna kita kena 3 kali lipat. Dia kuliah maghrib saja, kita dengan kuliah subuh, dengan kuliah duha, dengan kuliah zuhur. Sebab kita dah sampai umur yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah sebut, orang yang kami panjangkan umur, kami terbalikkan balik penciptaan. Kan masa kita banyak, tak ada bekerja dah, maka manfaatkan untuk kita lebih melakukan kebaikan dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Ingat, sebab itu kekuasaan Allah Ta'ala. Allah nak tunjuk di kita ni, sini tengok, menung. Dulu masa aku bekerja, kelang kabut keluar pada masjid. Sekarang dah pencin, kelang kabut juga. Di kadang pelik juga. Dulu lepas subuh kita bergegas balik, sebab nak menguruskan anak, nak menguruskan kerja. Ini dah pencin, kelang kabut juga balik. Duduklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berjemaah subuh kemudian duduk mengingati Allah sampailah waktu syuruk, kemudian dia solat 2 rakaat, maka dapat pahala seperti mengerjakan haji dan umrah. Taman. Nabi bagi tahu dia dapat pahala komplit. Sepatut kita tengok ni, Allah jadikan, Allah beri kita peluang. Jadi jangan sekadar kita mandang begitu saja. Tak. Ambil itu sebagai peluang untuk kita. Lipat gandakan usaha kita. Mudah-mudahan pengakhiran kita husnul khatimah. Tu. Ingat, pertama. Sebab itu Isra Mi'raj ini adalah untuk nak menunjuk tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Jangan kita tengok yang jauh saja, dia kita. Allahu Akbar. Itu ada sekali itulah tuan-tuan, saya ni duk bawa orang pergi ke Mekah haji umrah. Dia macam-macam cerita kat Mekah ni. Tapi antara cerita yang saya tak lupa, satu hari ketika membuat tawaf sa'i, jemaah-jemaah ni ada orang tua sekali ada. Jadi bila tengok ramai semua dah mengah dah di tempat sa'i tu, saya akan beritahu dengan jemaah, kita berhenti kejap lah, kita tak banyak dah, ni dah perjalanan keempat, ada 3 perjalanan lagi, ke sana 5, patah balik 6, patah satu lagi habis 7. Jadi ni nak menghabiskan yang 4, kita rehat dulu. So tengok orang tua pun dah mengah. Tulan seorang pakcik ni
Dia duduk dekat dengan saya. Dia pun duduk sebelah, lunjuk kaki kat tempat saya. Saya kata, macam mana pakcik? Okey, alhamdulillah Ustaz. Saya pergi ke Medan hari tu lagi mengah, kata dia, semput, tapi ini okeylah. Tak sangka pula buat umrah ni boleh kuat pula, kata dia. Alhamdulillah, Allah nak bagi tu, syukurlah. Dia kadang-kadang buat ibadah ni kekuatan dia luar biasa datang, kita tak tahu. Tapi itulah Ustaz, saya ni kadang-kadang risau juga. Saya bila dengar orang cakap macam tu, kalau di Mekah ke dalam Masjidil Haram ke, biasanya saya akan potong siap supaya dia tak sambung cerita. Risau kita kalau dia menceritakan keaiban dia. Kan kata Nabi SAW, satu orang yang bermalam, aku tutup keaibannya, kata Nabi, Allah tutup keaibannya. Kemudian siang dia buka, ceritakan keaibannya kepada orang lain. Sebab itu susah. Bila Allah tutup, jangan kau cerita. Punya jahat kita dulu, diam sudah. Orang pun tak tahu. Yang orang tahu kita sekarang ni adalah Bilal, muazzin. Okay, diam sudah. Walaupun cara azan kita tu memang lain macam. Orang mic ke depan, dia punya mic macam tu, kita menengok lain macam pula dia ni azan. Rupa dulu kaki minum. Allah tutup aib, jangan buka. Saya kata, pakcik, tak apalah, itu dulu. Tapi teruk Ustaz, saya dulu Ustaz. Tak apa, dulu. Dulu. Allah, saya ni apa yang saya tak buat ni? Dia nak, lagi kita potong, lagi dia bercerita. Lagi kita potong, lagi dia bercerita. Tak apalah pakcik, sekarang Allah dah lorongkan baik, mudah-mudahan kita terus buat kebaikan. Tapi Ustaz, dulu apa saya tak makan, saya tak minum. Dia nak bercerita juga, tuan-tuan. Bila dia dah bercerita, saya raikanlah cerita dia sudah. Kerja mana dulu pakcik? Saya ni bawa lori dulu Ustaz. Lori ni orang Cina punya. Jadi saya bawa lori ni, apa je tak makan, apa je tak minum. Saya kata, kedai Cina pun makan? Jangan kata kedai Cina, kedai apa pun saya makan. Cuma itulah dia kata, saya kalau makan kedai Cina pun kadang dia masak mi tu dengan babi semua. Tapi saya tak pernah makan babi. Mi dia je saya makan. Dia rasa, tuan, dia rasa betul, dia rasa. Tapi tuan-tuan, subhanallah, sampai hari ni, ini dah lebih kurang, saya ingat 5 tahun dia pergi, masih lagi istiqamah, masih lagi kekal, terus berubah sejak daripada dia balik umrah. Ini bukan cerita balik umrah dengan saya berubah, bawa tenang. Yang tuan-tuan claim pula, besok saya pergi dengan ustaz tak berubah pun, bawa tenang. Kita bukan nak cerita pergi dengan saya. Ceritanya ialah Allah nak ubah orang, Allah boleh bagi. Sebab itu kita tengok diri kita, kenapa kecenderungan kita begini? Tuhan, itulah tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Maka jangan lagi kita lawan, ikut terus, kerana Allah nak lorongkan kita kebaikan. Sebab itu Allah sebut dalam Quran apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad takkan boleh memberi hidayah kepada orang yang engkau sukai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Pakcik Nabi Abu Talib berapa punya hebat yang dibantu kepada Rasulullah SAW, tetapi mati tak beriman. Nabi Ibrahim AS, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, bapanya tidak beriman. Cuma ulama berbeza pandangan. Kerana ulama sebahagiannya mengatakan tak mungkin itu bapa seorang Nabi. Tentu yang dimaksudkan itu bukan bapa biologinya, tapi mungkin orang yang dipanggil bapa. Tak apa, kita tinggalkan itu perbincangan ulama. Tapi Allah menyatakan kau tidak boleh memberikan keimanan. Nabi Nuh AS
ulul azmi yang hebat keazaman, ujian, tak beriman anak. Sampai Allah rakam dalam Quran, bila Allah nak tenggelamkan dunia, diberitahu pada anak, ya bunayya irkam ma'ana, mari naik. Tak, don't worry, aku akan panjat bukit. Bukit tenggelam, aku panjat gunung. Dia tak tahu, semua pun tenggelam, dengan dia pun tenggelam. Nabi Lut AS, isterinya tidak beriman. Sebab itu Allah punya kuasa. Maka kita, bila Allah dah lorongkan kita kepada kebaikan, tunggu apa lagi? Allah mengendaki kebaikan untuk kita. Tuan-tuan ingat senang ke pergi masjid? Orang pergi Masjidil Haram bayar. Tuan-tuan pergi Masjid Al-Azim, berapa bayar? Ada kena bayar? Tak ada. Tapi tuan-tuan ingat senang nak pergi masjid? Orang duduk sebelah masjid pun belum tahu boleh pergi. Walaupun nak pergi masjid, tak payah berjalan, tak payah, dekat rumah dengan masjid, gulik je. Ada satu masjid di Ipoh, masjid rendah, rumah tinggi sini. Habis ceramah tu, masjid baru, saya pergi tengok, oi, dekat betul masjid dengan rumah orang. Dia kata dekat Ustaz. Tengok masjid rendah sikit, dia punya struktur lantai ni banding dengan rumah orang di atas bukit sikit. Wah, saya kata senang orang ni kata. Tak payah pergi masjid, tak payah jalan dah, guling je. Ke mana bang? Aku nak guling ke masjid je. Guling sampai, tapi belum jamin lagi, belum lagi. Sebab tuan-tuan, bukan soal kita yang nak ke masjid, tak. Kalau tidak kerana Allah mengendaki, kau takkan jadi. Buktinya, berpuluh tahun kita hidup suka untuk kita melekat di masjid, tapi sekarang hati kita terpaut dengan masjid. Maknanya apa? Allah suruh kita fikir, what you are waiting for. Understand? Secukup orang putih tu. Jangan tuan-tuan tak dengar bunyi orang putih pula. Tunggu apa lagi kak? Oh kak, berapa ramai orang kat luar sana, hati ni walaupun lalu Masjid Al-Azim ni orang yang besar lagi, dia tak berasa nak berada di masjid, hatinya tidak berpaut. Sebab itu seolah-olah Allah nak memberikan satu isyarat pada engkau, wahai hambaku, aku mendaki engkau untuk menjadi orang yang lebih baik. Terus beramal, terus belajar, terus beristiqamah. Nampak? Pertama, Allah boleh buat, dan Allah boleh buat juga. Berapa ramai orang yang umurnya panjang, tak semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Waliyahzubillah. Dua, tuan-tuan, bila kita cerita soal Isra' dan Mi'raj, hakikatnya nak mengajarkan kita tentang satu perkara dalam agama. Ada satu part dalam agama ni, satu ruang dalam agama, jangan kita letakkan logika akal untuk gantikan hal tersebut. Jangan. Kerana memang ruang itu dia bukan untuk dengan logik. Ruang itu mesti dilihat dengan iman. Sebab itu saya kadang-kadang, saya secara peribadi saya kurang setuju bila kita cuba logikkan Isra' Mi'raj. Kan selalu kadang-kadang kita bercakap dengan orang, kita kata, cuba tengok Nabi bawa pergi Isra' Mi'raj. Yalah zaman tu memang tak boleh, tapi zaman sekarang orang boleh buat. Apa masalah? Naik jet pejuang daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis, berapa second? Jangan. Ruang ini bukan untuk kita logikkan. Ruang ini untuk kita bina iman kita, untuk letak meyakini tanpa soal. Faham tak? Macam orang tanya kita lah,
Kenapa you orang Islam tak boleh makan babi? Kita nak tengok kita ni jenis orang logika punya orang ke ataupun orang yang berteraskan iman. Tengok bagaimana kita jawab. Ada orang kadang-kadang dia jawab, dia kata apa? Ini dia yang bertanya tu orang Cina. Dia menjawab lebih Cina daripada yang bertanya. Ini Tuhan Allah. Saya kadang-kadang menyampah betul dengar orang bercakap macam tu. Cakap je lah terus elok-elok. Kita memang hari-hari berzikir subhanallah, subhanallah. Bila yang kita pelat? Tiba-tiba pula dia jadi pelat. Ini Tuhan Allah mau kita. Saya to be honest tuan-tuan, saya kalau cakap dengan orang non-Muslim, sebab saya dulu mengajar dulu cikgu di sekolah. Jadi kawan-kawan ada yang Hindu, India, ada yang Buddha, Cina. Cakap macam biasa. Ustaz, program besok ni confirm Ustaz ya. Kadang-kadang di sekolah kan ada program Maulid Rasul sebagainya. Cikgu non-Muslim tanya, confirm Ustaz? Kalau seingat saya kak, insya-Allah sebagaimana kita rancang lah. InsyaAllah kalau Allah izinkan dia berjalan sebagaimana sepatutnya. Apa masalah kita? Kita dengan keyakinan kita lah. Mengapa yang tuan-tuan sibuk depend lah on kita punya luck besok? Sejak bila kau pakai luck? Tuan-tuan faham ke tidak? Kita bercerita Surat Mi'raj tuan-tuan, cerita yang tak masuk akal jangan kita logikkan. Kerana ini soal, bukan semua perkara dalam agama kita mesti logikkan. Apa kata Sayyidina Ali bila dia bagi komentar pasal menyapu khuf? Kan khuf ni stokin kulit tu. Kita kat Melaka jarang pakai bila turun salji. Kalau orang yang duduk dekat tempat-tempat sejuk, dia akan pakai. Dalam dia kulit, luarnya itu dia macam plastik kalis air. Jadi kita boleh pakai. Musafir ke, duduk di rumah boleh. Kalau di rumah sehari semalam, musafir boleh 3 hari. Dari segi pekahnya lah. Dan kaedahnya, bila kita pakai stokin tu ke mana-mana, sarung saja dengan selipar. Bila kita berwuduk, adalah kaedahnya nak pakai dia, mesti berwuduk dulu, kemudian sarung. Bila batal wuduk, kita pun berwuduk balik, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala sampai kaki, tak payah buka, cukup memadai. Ambil air, sapu di bahagian atas, kata Nabi. Cukup. Timbul soal, yang berjalan ni bahagian bawah ke bahagian atas? Kita berjalan bahagian bawah ke atas? Mana ada orang jalan gitu? Ada? Tentulah jalan begini. Tapi kenapa yang Nabi suruh khuf ini dibasuh bahagian atas atau dibersihkan atas, bukan bawah? Sebab itu tuan-tuan, bukan semua benda dalam agama kita mesti logikkan. Kenapa tak boleh makan babi? Kami ni orang yang beriman kepada Allah. Allah perintahkan kami jangan makan, kami tak makan. Itu jawapan dia. Bukan tuan-tuan pergi dulu kepada logik. You tahu tak apa di dalam babi? Dalam babi ada cacing yang kalau direbus pun tak mati. Tenang. Bagaimana kalau satu ketika orang dapat membuktikan daging babi, bahagian peha tu, kalau dicampur dengan minyak petrol, campur sikit dengan belacan, ini saya main balon je tuan-tuan, jangan lari, you know. Kemudian dimakan, dia boleh membantu untuk menyembuhkan orang yang sakit buah pinggang. Macam nak makan. Dan fungsi belacan itu dia mematikan seluruh ulat-ulat yang ada pada babi tadi. Saya nak tanya kita, makan? Sebab itu jangan pakai logik dulu. Letakkan soal iman. Mengapa engkau buat? Kerana Allah perintah. Mengapa engkau tinggal? Kerana Allah larang. Itu soal dia.
Bukan soal kita ini ya riba, tapi ini kan adik beradik. Dia pandai dia guna. Ini aku ni riba ni aku takut kata dia. Tapi pasal ni adik beradik kau pinjam dengan aku, kau bagilah sikit. Aku bagi kau 1,000, takkan kau pulang 1,000. Adik beradik kot. Pulanglah 1,200. Okeylah, aku setuju. Oh, adik beradik tak jadi riba. Yang itu riba. Dah kenapa kita? Sebab itu dalam agama tuan-tuan ada satu part kenapa kita mengimani. Itu saja. Ini bukan soal laki-laki mesti ke depan, orang perempuan ke belakang. Tak. Mr. Suami, yang orang perempuan panggil dalam media sosial kan betul kan? Mr. Suami. Saya menghormati abang sebagai suami. Saya hormat abang sebagai ketua, walaupun kita tak pernah bertanding dalam pilihan raya untuk menentukan siapa ketua. Ni pilihan raya rumah tangga lah. Tentunya jangan sibuk pilihan raya Johor pula, bawa tenang. Tapi saya hormat pada abang, walaupun kalau mengikut telahan saya, compare saya dengan abang, saya lebih layak jadi pemimpin. Tapi pasal Quran sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki pemimpin bagi wanita. Jadi dalam rumah tangga, walaupun tak ada yang vote abang, saya vote abang sebagai pemimpin. Tapi saya ingat kalau bini cakap macam tu, letak jawatan terus gitu. You cakap macam ni, I letak jawatan terus lah. I serahkan kepimpinan ni pada you. You beli beras. Sebab itu bukan soal kita komen, tak. Kadang-kadang akak-akak kita lebih hebat lagi nak banding dengan kita yang lelaki-lelaki. Tuan-tuan tengok kerja dia di rumah bagaimana? Non-stop. Kita baru sikit suruh angkat baju, mengeluh. Awak ni tak boleh tengok I duduk rumah lah, kata dia. Bang, saya duduk rumah daripada pagi sampai petang, non-stop buat kerja. You baru suruh angkat baju. Okeylah, I pergi angkat. Memang baju je betul dia angkat. Hanger jatuh, penyepit jatuh, dia tak beli, tak masuk dalam arahan. Sifat orang lelaki begitu. Tapi kalau nak kira kepimpinan lagi hebat. Tapi pasal apa? Tetap orang perempuan kita hormatkan kita. Kan ini bukan soal kita hebat. Jangan kita act sangat. Kadang-kadang tengok orang dalam media sosial update kan, kita beli beras, belilah beras tu, makan, cuba tengok. Cuba makan beras tu, 5 kilo beli kan, makan, buka mulut, tuang. Mesti nak masak jadi nasi. Tak pun makannya nasi tu, tak ada lauk, makan. Awak beli beras kan, makan. Tapi dia tak kata begitu. Sebab apa? Dia menghormati kita. Sebab Quran sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukan soal kita setuju sangat. Betul tak, Kak? Oh, Kak. Dia tak menjawab, tapi dia angguk. Sebab itu tuan-tuan, ada perkara dalam agama kita letak dia untuk pandang dengan iman. Faham makcik? Oh, Kak, Allah sebut dalam Quran lirrijali, apa nama? Lupa pula dah ayat tu. Dia pasal tengok dah 9.12, baru teringat kena berhenti pukul 9. Apa ayat tu? Lupa pula saya ayat tu. Allah sebut dalam Quran kan, orang laki-laki 2 bahagian daripada orang perempuan. Tanya orang perempuan, setuju tak? Oh, Kak, setuju tak? Oh, Kak, setuju orang laki-laki dapat 2, orang perempuan dapat 1? Setuju je, Ustaz. Dah Quran kata iman. Sebab itu kita ada perkara dalam hidup kita, tuan, letak satu sudut. Itu bukan untuk logik. Ini soal iman. Tuan-tuan sedekah, dapat apa? Dah sedekah, dapat. Nabi sebut
Orang yang bersedekah Allah gandakan 10 kali ganda. Setiap satu kebaikan bi'ashri amthaliha ila 700 dha'f, sampai 700 kali ganda. Tabung mana tabung? Jalankan tabung. Tuan-tuan masukkan duit. Kemudian tengok balik dalam poket. Ada. Cuba tengok. Masjid ni memang tak ada tabung. Oh, di luar. Sekejap lagi tuan-tuan masukkan. Masukkan dalam tabung. Lepas tu masuk kereta, tengok dekat bonet. Berapa tuan-tuan masukkan? 1000. Tengok dekat bonet, ada 10,000. Lepas tu ada orang kadang-kadang, orang ni lah Abu Jahal punya geng. Dia kata, sedekah, nanti dapat 10 ganda. Pergi tengok. Hello, bukan tengok dengan logik, bukan makna 10 kali ganda. Pergi tengok ada 10. Soal keyakinan kita. Soalnya kita yakin Allah akan beri gantian. Sekarang mungkin tidak, besok mungkin, atau mungkin kita dah tak ingat. Rupa-rupanya masa itu Allah gantikan untuk kita. Percaya, iman. Faham tuan-tuan? Itu konteks iman. Inilah yang diajar di dalam Isra Mi'raj. Walaupun tak masuk akal, tapi pasal kita beriman. Bagaimana pandangan tuan tentang Isra Mi'raj? Saya orang Islam, saya beriman, saya menerima apa yang disebutkan tentang Isra Mi'raj, kerana jalan dia diceritakan itu sahih pasti. Dan itu yang diceritakan oleh Al-Quran, saya terima. Dan itu yang diceritakan oleh Nabi SAW, saya tidak ada bantah, walaupun tak logik pada akal saya. Tu, faham tuan-tuan? Kaedah begitu untuk kita faham. Sebab itu bukan soal logik. Ingat, pertama, Isra Mi'raj tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Jangan tengok jauh-jauh sangat. Payah jauh tengok. Saya teringin nak pergi Antartika lah Ustaz. Asal nak melihat tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Tuan, jauh sangat pergi. Tengok pada diri kita. Itu berapa banyak tanda kekuasaan Allah bagi, supaya kita berfikir. 2, Isra Mi'raj dia bukan soal logik, kerana itu perkara yang diceritakan oleh Al-Quran, disebut oleh Rasulullah SAW. Dia perkara yang susah untuk dihitung dengan akal, tetapi kita mengimani. Kerana apa? Sayyidina Abu Bakar tidak melihat perkara itu atas logik, tetapi atas keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya tak ada nak panjangkan perbincangan kita. Cuma saya nak bagi tahu kita hari ini berada pada zaman yang menghimpit kita. Kata Imam Malik dalam Muwatta, apa yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggal kalian 2 perkara, kalian takkan sesat. Dulu tuan-tuan, masa saya mengaji hadis ni, saya ingat lagi masa itu ambil ulum hadis subjek ni, bila dengar pensyarah sebut hadis ini, Nabi bagi tahu aku tinggal kalian 2 perkara, kalian tak sesat selama-lamanya. Saya kata, kalau orang yang memang tak mengaji agama, tak sesatlah, akan sesat. Tapi orang yang mengaji agama sesat ke mana? Rupanya tuan-tuan, bila kita duduk hari ke hari, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, semakin kita nampak rupa-rupanya hari ini untuk selamat daripada kesesatan akhir zaman ni, pegang pada dua-dua, Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ingat, tak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Hari ini kalau kita nak selamat, pegang pada Quran dan sunnah. Maksudnya apa? Prinsip-prinsip dalam kehidupan kita mesti padukan kepada dua ni. Apa saja, soal hubungan dengan manusia, dalam berkeluarga, mencari harta, soal dengan Tuhan, soal kehidupan kita, semua selamat. Sebab Nabi janji lan tadillu, selamat. Tapi kalau tuan, saya dah tutup dah saya punya nota. Tapi kalau
Kita kata kita pegang Quran, hari-hari asyik update Facebook aja kah? Sekejap begini, sekejap begini. Tak ada makna. Kita kata ikut Quran, ikut hadis, tapi dalam WhatsApp sibuk bercerita apa ibadah kita buat, tak ada makna. Alhamdulillah. Dan baca Quran 14 juzuk, lagi satu juzuk je 15 juzuk. Orang tahulah kalau dah kau habis 14 juzuk, tentu lagi satu juzuk 15 juzuk. Tu pun kau nak cerita. Sebenarnya kau nak cerita apa? Sebenarnya saya nak cerita saya banyak baca Quran hari ni. Tuan-tuan tengok hari ni cabaran kita. Dulu mana orang tahu kita baca Quran? Tak tahu. Dulu orang tahu kita bangun solat malam, mana tahu. Sekarang sebab kita mengucapkan syukur di media sosial. Alhamdulillah ya Allah, syukur pada Engkau. Hari ini aku bermunajat kepadamu, terimalah munajatku. 3:23 pagi kan, kat Facebook kan keluar kan 3:23. Orang komen pukul apa? Pukul 8.30 masuk office komen, "Ui kak, bestnya, tahniahlah kak. Semua kak jangan lupa nanti jangan lupa doakan saya pula." Lingkup ibadah kita hari ini. Dulu orang tak tahu, sekarang kita bagi tahu orang. Selfie tengah dengar kuliah kan? Siapa yang dah update? Dulu orang tak tahu apa kita buat. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita. Mudah-mudahan Isra' Mi'raj yang dilalui oleh Rasulullah SAW adalah pengajaran berguna untuk kita dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Cukuplah setakat itu tuan-tuan sebagai ibrah daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini. Mudah-mudahan di akhir zaman ini peristiwa-peristiwa berkaitan dengan keyakinan ini memberi makna di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi saya tak rasa untuk nak panjangkan perkataan saya. 9:20 dah. Cukuplah. Jumpa lagi pada Isra' Mi'raj 5 tahun akan datang. Tuan-tuan, sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Terima kasih pada pihak pengurusan Masjid Negeri jemputan pada saya malam ini. Mudah-mudahan Allah menerima usaha kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, sikit saja saya nak wawarkan tuan. Saya insya-Allah besok saya akan berangkat ke tanah suci. Jadi kebetulan ada baki sikit lagi ajwa yang saya bawa sendiri pada bulan sudah saya ke Mekah, yang memang saya ambil daripada pokok yang ditanam di tanah haram Madinah. Kalau ada yang nak, kalau ada yang berhajat, saya memang tak wawarkan. Tuan-tuan tengok dalam Facebook saya pun saya tak pernah bagi tahu, kerana mungkin ada orang berhajat nakkan ajwa yang original. Mungkin ada hajat, ikutlah apa hajat tuan-tuan. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, siapa makan 7 biji pada waktu pagi selamat dari sihir dan racun. Jadi kalau ada yang berhajat boleh dapatkan. Saya ada bawa tadi, tapi tak banyak lah, semua pun tak dapat. Saya bukan saudagar kurma, kebetulan saya ulang alik ke Mekah, saya bawa lah. Mungkin ada orang yang perlukan. Jadi siapa nak boleh dapatkan, tapi bayarlah. Tutup kedai awal, bawa tenang. Jadi siapa nak, satu bekas tu ada 500 gram. Kalau yang tak bawa duit tapi berhajat, perlukan duit, tak ada lagi sekarang Ustaz, boleh ambil dulu? Boleh, ambil lah. Bayar kemudian, boleh. Tapi boleh makan dulu tak? Boleh. Jual beli dah berlaku, cuma bayar je belum. Jadi siapa yang nak boleh dapatkan. Yang ada duit boleh transfer terus. Dekat situ ada nombor akaun, ambil. Tak payah cari saya lah, kat situ memang ada nombor akaun, alihkan je. Wah, Ustaz tak takut ke orang tak bayar? Tak apa. Orang makan ajwa ni bukan makan kurma Yusuf Tayyub. Orang makan ajwa kerana nakkan fadilat dia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentu orang akan selesaikan supaya fadilat dia dapat. Lagi cepat dia bayar,
lebih cepat fadilat dia dapat. Lambat bayar, lambatlah fadilat sampai. Tuan-tuan, ya, saya pernah boleh dapatkan sana, di sebelah sini, ya. Mana yang ada tuan ni, minta maaf lah, saya bukan bawa banyak tadi, saya cuma bawa kalau sekiranya ada orang yang memerlukan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.